di mana pendidikan ini merupakan satu hak asasi yang diiktiraf secara global melalui pelbagai pengisytiharan antarabangsa, termasuk Perkara 26 Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat atau UDHR, dan juga Convocation mengenai hak kanak-kanak CRC, di mana hak ini menuntut agar setiap kanak-kanak tanpa mengira asal-usul lokasi atau status sosioekonomi mendapat pendidikan berkualiti dalam suasana yang selamat, kondusif, dan juga menyeluruh. Di Malaysia, hak ini diperuntukkan melalui Perkara 12 Perlembagaan Persekutuan dan juga dikuatkuasakan melalui Akta Pendidikan 1996 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berumur 6 tahun ke atas wajib mendapat pendidikan asas. Namun demikian, sejauh manakah hak ini terlaksana dalam konteks pendidikan di kawasan pendalaman seperti di perkampungan orang asli, kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak, serta kawasan luar bandar yang masih ketinggalan dari segi pembangunan. Pembentangan ini akan memberi fokus kepada 3 aspek utama, yaitu cabaran akses kepada pendidikan, yang kedua adalah kualiti pendidikan yang tidak seimbang, dan yang ketiga adalah ketidaksamaan peluang pembelajaran. Untuk isu yang pertama yang perlu dianalisis ialah cabaran dari segi akses kepada pendidikan, di mana yang pertama, kedudukan lokasi sekolah yang terletak jauh dari penempatan penduduk menjadi alangan utama, di mana terdapat murid yang perlu menempuh perjalanan sejauh beberapa kilometer melalui hutan, sungai, atau jalan yang tidak berturap semata-mata untuk ke sekolah. Sesetengahnya terpaksa menaiki bot bergantung pada cuaca atau bermalam di asrama sejak usia yang kecil. Ini bukan sahaja akan menjejaskan kehadiran ke sekolah, malah memberi tekanan emosi kepada murid-murid kecil. Seterusnya, yang kedua, terdapat juga isu kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan yang menyebabkan mereka dinafikan hak untuk mendaftar di sekolah kerajaan. Hal ini berlaku terutamanya di kawasan pendalaman Sabah, Sarawak, serta kawasan sepadan, di mana kanak-kanak ini tergolong dalam komuniti yang terpinggir sekaligus melanggar prinsip non-diskriminasi yang digariskan dalam Convocation Hak Kanak-kanak atau CRC. Terusnya, yang ketiga ialah kekurangan capaian kepada infrastruktur asas seperti jalan raya, elektrik, internet, menjadikan sekolah-sekolah pendalaman beroperasi dalam keadaan serba kekurangan. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, murid di pendalaman paling terjejas kerana tidak dapat mengikuti PDPR akibat ketiadaan peranti capaian internet, sekaligus menafikan hak mereka terhadap pendidikan yang berterusan. Seterusnya, isu yang kedua pula melibatkan kualiti pendidikan, di mana kualiti pendidikan di pendalaman lazimnya tidak setanding dengan sekolah-sekolah di kawasan bandar. Salah satu punca utamanya ialah kekurangan guru berkelayakan dan juga guru khusus, di mana ramai guru yang ditugaskan ke pedalaman adalah guru baru, dan juga kadar pertukaran guru yang tinggi menyumbang kepada ketidakstabilan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid di pendalaman. Selain itu, kemudahan fizikal seperti makmal, sains, pusat sumber, bilik seni, serta kemudahan ICT sering tidak mencukupi, di mana proses pengajaran yang seharusnya berasaskan teknologi dan kreativiti menjadi sukar dilaksanakan. Lebih membimbangkan lagi, murid-murid pendalaman kurang mendapat akses kepada program intervensi atau sokongan akademik seperti kelas pemulihan khas, bimbingan psikologi, atau pendidikan khas, sekaligus menyebabkan mereka terus ketinggalan dalam sistem pendidikan arus perdana. Seterusnya isu yang ketiga ialah ketidaksamaan dalam peluang pembelajaran, di mana murid-murid pendalaman sering terpinggir daripada peluang untuk menyertai pertandingan sama ada dari peringkat daerah atau negeri untuk menyertai aktiviti kekurikulum seperti membina kepimpinan atau mengikuti program bimbingan kejaya. Kebanyakan sekolah pendalaman juga tidak mempunyai kemudahan atau jaringan kerjasama dengan agensi luar yang dapat membuka peluang kepada murid untuk menonjolkan potensi diri mereka.
Faktor kemiskinan keluarga, halangan bahasa, dan juga perbezaan budaya juga menyebabkan murid merasa rendah diri atau tidak yakin untuk bersaing dengan murid dari kawasan bandar, di mana keadaan ini menunjukkan bahwa walaupun dasar pendidikan negara menyebut tentang kesaksamaan peluang, namun pelaksanaannya masih belum menyeluruh. Untuk hujah dan perincian untuk isu yang pertama yaitu cabaran akses kepada pendidikan, di mana akses fizikal yang terhad kepada institut pendidikan merupakan antara halangan utama yang menafikan hak pendidikan kanak-kanak di kawasan pedalaman, di mana yang kita lihat banyak sekolah di kawasan pedalaman terletak jauh dari penempatan penduduk, menyebabkan kanak-kanak perlu berjalan kaki selama berjam-jam merada hutan atau sungai untuk ke sekolah. Kemudahan pengangkutan yang amat terhad atau langsung tidak wujud ini menyebabkan kehadiran sekolah menjadi tidak konsisten. Seterusnya, ketiadaan prasarana seperti jalan raya berturap, jambatan, dan bot pengangkutan turut menyukarkan guru untuk melaporkan diri, seterusnya mengakibatkan kekurangan tenaga pengajar. Sebagai contoh, di kawasan Sabah dan juga Sarawak, terdapat murid yang perlu menaiki bot selama 2 hingga 3 jam setiap hari untuk ke sekolah. Situasi ini mendorong ramai ibu bapa enggan mengantar anak mereka ke sekolah karena faktor keselamatan dan juga kos yang tinggi, di mana ketiadaan akses fizikal yang efisien ini menafikan hak pendidikan asas yang dijamin oleh Perkara 12 Convocation mengenai hak kanak-kanak atau CRC serta Perkara 28 Convocation antarabangsa mengenai hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Oke, seterusnya untuk perincian dan hujah untuk isu yang kedua yaitu cabaran kualiti pendidikan, di mana kualiti pendidikan di kawasan pedalaman tidak setara dengan kawasan bandar, sekaligus menjejaskan hak kanak-kanak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga menyeluruh, di mana sekolah pedalaman mempunyai kekurangan guru beroption, guru berpengalaman, dan juga guru pakar di kawasan pedalaman, menjejaskan keberkesanan penyampaian pengajaran mereka. Selain itu, prasarana sekolah seperti bilik darjah, makmal sains, dan makmal komputer, perpustakaan, dan juga capaian internet yang tidak lengkap atau tidak berfungsi. Seterusnya, kekangan bahan bantu mengajar yang terkini atau sesuai dengan tahap dan minat murid. Sebagai contoh, sekolah kurang murid di kawasan terpencil atau pedalaman hanya mempunyai 1 atau 2 orang guru untuk mengajar semua subjek dan mengurus pentadbiran. Kesannya, murid tidak dapat mengikuti perkembangan kurikulum dengan berkesan, seterusnya melebarkan jurang pencapaian akademik antara murid bandar dan juga murid pedalaman. Ini bertentangan dengan matlamat pembangunan Mampan SDG 4, di mana menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Oke, seterusnya untuk perincian dan hujah untuk isu yang ketiga yaitu ketidaksamaan peluang pembelajaran, di mana kanak-kanak di kawasan pedalaman berdepan dengan diskriminasi struktur yang menyebabkan ketidaksamaan dalam peluang pembelajaran dan juga pembangunan potensi diri, di mana faktor sosioekonomi keluarga seperti kemiskinan, pekerjaan ibu bapa yang tidak tetap, dan kekangan pemilikan alat bantu pembelajaran, contohnya gadget, buku, atau bahan-bahan yang lain digunakan untuk proses pembelajaran. Program pendidikan khas pembelian atau bimbingan kekurangan tersedia menyebabkan murid berkeperluan khas atau murid lemah tercicir tanpa sokongan. Seterusnya, kurang pendedahan kepada aktiviti kurikulum, teknologi, inovasi menyebabkan murid di pedalaman kehilangan peluang pembangunan sosial dan juga bakat. Sebagai contoh, ketika pelaksanaan PDPR atau pengajaran dan pembelajaran di rumah, banyak murid di pedalaman tercicir karena tidak mempunyai akses kepada peranti atau rangkaian internet yang tidak stabil. Kesannya, ini melanggar prinsip
kesaksamaan dan juga keadilan dalam pendidikan seperti yang digariskan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia yaitu PPPM 2013 hingga 2015 yang menekankan akses yang sama rata untuk pendidikan yang berkualiti. Terima kasih kepada rakan pembentangan saya yaitu Resona. Okey, seterusnya saya Sazlina binti Impa akan membentangkan kesan terhadap profesionalisme guru dan kualiti pendidikan. Di sini saya mengambil 3 kesannya. Yang pertama ialah tekanan terhadap etika profesionalisme guru. Okey. Di mana guru di kawasan pedalaman, contohnya Eskelong Bumang, sering berhadapan dengan dilema etika apabila perlu membuat keputusan antara melaksanakan tanggungjawab profesional dengan keperluan peribadi mereka. Okey, contohnya saya beri contoh untuk keperluan peribadi ialah menjaga keluarga yang tinggal jauh. Okey, menurut Azman tahun 2020 menyatakan kekurangan kemudahan asas dan tekanan beban kerja tanpa sokongannya mencukupi akan menyebabkan sesetengah guru hilang motivasi dan gagal mengekalkan integriti profesional, dan ini menyebabkan ataupun menjadikan imej profesional perguruan itu tercemar. Yang kedua ialah menjejaskan pelaksanaan kurikulum yang berkualiti. Okey. Ketiadaan guru option dalam bidang kritikal dan kekurangan alat bantu mengajar yang bersesuaian menyukarkan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh. Contohnya di sekolah saya sendiri iaitu SK Long Bumang, terdapat kengkangan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan teknologi kerana capaian internet yang terhad dan kekurangan peranti digital. Okey. Saya percaya ini bukan berlaku di sini saja, bahkan di sekolah pedalaman yang lainnya. Okey. Hal ini menjejaskan usaha mencapai apresiasi Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM tahun 2013 hingga 2025 iaitu tahun ini, terutamanya dalam aspek kesamaan dan kualiti pendidikan. Kesan yang ketiga ialah menjejaskan aspirasi pendidikan inklusif. Okay. Seperti yang kita tahu, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar bertentangan dengan matlamat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah merupakan pengiktirafan hak setiap kanak-kanak dalam mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. Saya beri contoh di sekolah saya sendiri iaitu sekolah SK Long Bemang. Terdapat murid berkeperluan khas yang tidak mendapat intervensi yang sepatutnya. Hal ini terjadi kerana kekurangannya guru terlatih dan fasiliti sokongan yang tidak mencukupi. Sekolah kami juga tidak ada guru pemulihan, padahal ada sesetengah pelajar belum menguasai 3M. Jadi, apa yang kami ambil pada masa sekarang adalah untuk kami akan memasukkan kelas pemulihan di akhir waktu, iaitu yang dilaksanakan seminggu sekali, di mana di sini guru-guru dibahagikan untuk setiap minggu untuk menjalankan kelas pemulihan ataupun pemulihan bagi membantu murid-murid yang belum menguasai 3M. Okay. Menurut Yusuf dan Ismail pada tahun 2021, ini jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar ini sangat ketara, dan ia menjelaskan dan mencerminkan bahawa ini adalah kelemahan dalam pelaksanaan dasar yang adil, sasama dan menyeluruh.
Seterusnya kita masuk kepada langkah penyelesaian praktikal berasaskan etika dan perundangan. Di sini saya mengambil ataupun berkongsi 5 langkah penyelesaiannya. Yang pertama ialah penempatan guru berdasarkan keperluan dan insentif. Okey, di mana penempatan guru-guru ke sekolah-sekolah pedalaman wajar disertai dengan insentif khas, seperti elan pedalaman, peluang kenaikan pangkat dan sokongan emosi. Seperti yang kita tahu, elan pedalaman memang ada, namun untuk sokongan emosi perlulah ditingkatkan, kerana hal ini mendorong guru untuk terus berkhidmat dengan dedikasi dan etika profesional yang tinggi. Yang kedua ialah pengukuhan dasar pendidikan untuk keadilan. Pelaksanaan PPPM perlu ditambah baik dengan pendekatan berasaskan keperluan tempatan. Contohnya, sekolah kami memerlukan peruntukan khas untuk membina makmal komputer ataupun membina bilik-bilik yang diperlukan. Contohnya, sekarang bilik ICT, di situ juga bilik digunakan untuk meeting, dan di situ juga lebih bilik untuk penyimpanan alat muzik untuk mata pelajaran muzik dan lain-lain. Jadi di sini juga bukan saja memerlukan pembinaan makmal komputer, bahkan perlu menambah ataupun meningkatkan lagi akses internet. Jadi pendekatan ini sejajar dengan adanya naik taraf untuk perkara-perkara berikut. Pendekatan ini sejajar dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Yang ketiga ialah pembangunan profesionalisme guru yang beretika. Di mana latihan berkelas seperti kursus etika keguruan dan hak pendidikan perlu ditawarkan secara berkala ataupun berperingkat. Nur Ain 2019 pernah menyatakan bahawa latihan etika ini dapat membantu guru-guru ataupun mereka-mereka yang tertentu dalam menangani tekanan kerja dan membuat keputusan yang berdasarkan prinsip profesional. Yang keempat ialah pelaksanaan program pengajaran alternatif, di mana program inovatif seperti bilik darjah digital mudah alih dan sokongan pembelajaran berasaskan digital ataupun radio telah dicadangkan untuk mengatasi cabaran capaian fizikal. Kaedah ini dapat membuktikan komitmen terhadap prinsip iaitu ataupun slogan pendidikan untuk semua, prinsip pendidikan untuk semua. Yang kelima ialah libat urus komuniti dan agensi pelbagai pihak. Di sinilah kita akan nampak peranan PIBG dan NGO yang lainnya yang memberi impak positif kepada sekolah-sekolah, khususnya dalam mengadakan kelas intervensi ataupun kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sokongan yang lainnya. Libat urus ini dapat menjadi suara kolektif yang memperjuangkan hak pendidikan untuk kanak-kanak pedalaman. Seterusnya kita akan masuk ke penutup. Kesimpulannya, hak pendidikan bukan hanya bermaksud membuka pintu sekolah, tetapi memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan yang berkualiti, relevan dan saksama.
pendidikan di pedalaman adalah satu ujian kepada keupayaan sistem pendidikan kini dalam melaksanakan keadilan sosial. Jelaslah di sini bahawa guru adalah ejen transformasi, memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan hak pendidikan dijunjung melalui amalan profesionalisme yang etika, komited dan berpusatkan murid. Ini adalah rujukan yang kami gunakan untuk hasil pembentangan kami. Baiklah, itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.